Hai guys, Assalamualaikum, bersama saya Alan. Dan aku adalah Haida. Selamat datang ke dalam rancangan Melaka 54. Okey, hari ni dah. Dengan panas-panas macam ni, kau ni macam ada isu panas je dah ini dah. Memang ada isu panas lah. Betul Aku rasa macam isu ni tengah viral tau. So kita kena panggil orang dia. Tapi dia orang ni mesti kekok kan, dah ustaz dia tiba-tiba. Dia orang rasa lain. Asal lah hari ni podcast orang lain lah ni. Siapa saya Muhammad Dia Negro dah keluar. Kau sebut salah. Okey, hari ni kita nak bawa siapa dah? Kita nak jemput siapa ke hari ni? Okey, hari ni kita ada tetamu undangan kita yang special. So dia ni pun orang cakap pun orang yang istimewa. Tapi bukan kanak-kanak istimewa. Dia istimewa lah. Sebab apa aku cakap istimewa, dia adalah salah seorang pelatih Henry ni. Bekas. Bekas. So hari ni kita nak biar dia cerita bercerita kisah dia, kehidupan dia. Adakah dia masuk di gini tu sebab dia buat salah ke? Adakah sebab dia masuk situ sebab dia tak nanya ke? Kita nak tahu benda tu tau. Betul. Macam korang tahu sekarang ni tengah viral pasal isu Handy gini kan. So kita nak tahu. Kita orang ni macam curious lah. Kita berfikir tau, kenapa dia jadi macam ni. Betul. So kita nak jemput dia untuk hadir bersama kita pada malam ini, podcast kita ni. Kita nak suruh dia bincang. Cerita. Kau semangat sangat ni. Kau semangat sangat. Sabar. Okey, kalau korang nak tahu siapakah jejaka itu, jejaka dah salah sebut ni. Sesiapakah orang itu? Sesiapa? Kalau korang nak tahu siapakah orang itu, korang jangan pergi mana-mana. Jangan lupa like, share and subscribe, okey? Betul. So, kita teruskan bersama Melaka 54. Sudah. Okay gang, so kita tak payah tunggu lama lagi sebab kita pun dah rasa excited. Aku dah tak sabar, aku nak tahu kisah dia tau. Okay, jom kita silakan dia. Silakan, kita jemput. Okay, selamat datang. Assalamualaikum. Alright. Okay, Assalamualaikum Mam. Assalamualaikum. Hai Sila duduk. Allah. Tak kisah pada panas macam ni. Boleh. Lagi terang sikit. Lagi tengah. Panas kan? Di panas kan? Di tengah panas. Okay, Ab. So, kita boleh perkenalkan diri dulu, Ab. Okey. Nama aku Eman Fikri bin Ahmad Ghazi. Sekarang berumur 26 tahun. Berasal daripada Selangor, menetap di Melaka. Dan aku merupakan bekas pelatih sekolah Handy Geni tahun 2011-2014. 2011 kan? Aku 3 tahun. Ui, aku baru form 2. Okay, Ab, sekarang aku nak tahu sekarang ni kau tengah bekerja ke, tengah buat bisnes ke macam mana? Sekarang aku tengah buat bisnes lah. Tengah buat bisnes. Aku bisnes. Cantik. Tengah buat bisnes. Orang yang keluar daripada Handy Geni ada bisnes nampak? Bukan boleh buat YouTuber je. Bukan boleh buat YouTube kita boleh buat bisnes juga. Betul. So okay, boleh tak kita nak start cerita sikit, ada masuk selit-selit sikit lah, dah masuk isu panas ni. Okay, so masa dalam masa masuk Handy Geni tu apa sebab dia? Sekarang ni kita cerita sebelum dia masuk. Sebelum dia masuk. Sebelum aku masuk Kisah dia. Okay, kita cerita dulu. Betul. Sebenarnya aku tak pernah share pun. Aku dekat mana-mana perkongsian pun aku tak pernah share pasal aku punya kes. Tapi special untuk Melaka 54. Aku disabitkan atas kesalahan 376. So kalau orang-orang rasa 376 ni dia mutu kesalahan yang berkaitan dengan perempuan lah. So Alan, Maksudnya kes 376 tu melibatkan perempuan. So macam mana? Kes perempuan tu macam mana? Adakah kes rogol ke, kes dera ke, macam mana? Aku tak tahu lagi kes 376 ni apa. Tu kita nak tahu. 376 ni dia kes rogol sebenarnya. Aku dijatuhkan hukuman 376 kes rogol, dan aku telah ditempatkan di sekolah Handy Geni lah selama 3 tahun. Masa kau masuk tu, masa tu umur berapa? Masa kau disabitkan tu. Aku masa kena tangkap, first kali aku kena tangkap, masa tu umur aku tingkatan 2. Tingkatan 2, 14 tahun lah. Masa tu aku umur 14 tahun, aku kena tangkap. Masa kena tangkap tu, aku kat sekolah lagi masa tu. Kat sekolah. Lepas masih sekolah, aku baru sekolah, baru duduk kat sekolah yang baru ni. Sebab sebelum ni aku pernah kena buang dekat sekolah lama, dan aku pindah sekolah baru. Dekat sekolah baru ni masa aku baru mula nak berubah lah masa tu. So mungkin nasib aku tak baik, aku kena tangkap kat situ. Aku pun tak sampai berapa bulan kot sekolah kat situ, 2 bulan. 2 bulan sekolah situ, aku kena tangkap, masuk ke lokap di Batu Berendam. Batu Rendam 7 hari, and then aku dipindahkan ke lokap Melaka Tengah. Aku duduk dekat lokap Melaka Tengah 4 hari,
And then aku naik mahkamah, aku dapat jamin. Kalau tak silap aku masa tu 2,000. Aku kena jamin 2,000, arwah bapak aku jamin aku 2,000, aku bebas daripada lokap. Aku duduk luar sampailah aku umur 15 tahun. So last perbicaraan aku seumur 15 tahun. Masa tu bulan 1. Masa tu bulan 2. Aku dijatuhkan hukuman pada bulan 2 2011. So teruslah aku dibawa ke sekolah higher gini. Macam tu. So lama juga perbicaraan dia. Lama, Ambil gap setahun Ambil gap setahun. Kalau tak silap aku naik turun mahkamah 6 kali ke 7 kali. Pasang lawyer? Tak pasang lawyer. Aku tak pasang lawyer dah. Sebab aku daripada keluarga yang miskin. Aku tak mampu untuk pasang lawyer. And then moto aku bela diri lah. Bela diri sendiri lah. Aku naik mahkamah, aku bela diri sendiri. Yang menyebabkan dia jadi lama sebab bukti tak cukup. Bukti tak cukup untuk nak sabitkan aku bersalah masa tu. Maknanya yang disebabkan kau negeri ni sebenarnya teraniaya lah kiranya. Ya, betul. Teraniaya. Betul. Aku lebih Tak, sekarang ni aku tak faham. Yang aku tak faham, dia kena tangkap kat sekolah ke kena tangkap kat mana? Aku kena kat sekolah. Kena tangkap kat sekolah? Polis datang kat sekolah ambil aku. Shit, ambil aku kat sekolah. Satu sekolah nampak ni? Satu sekolah nampak. Kecoh masa tu. Memang kecoh lah. Aku dibawa naik van masa tu. Van dituju. Aku terus dibawa ke lokap Batu Bendam. Besok tu minta diorang ambil reman lah. Boleh tak kau ceritakan kenapa kau kena tangkap? Sebab apa? Apa yang terjadi sebenarnya? Kita pun nak tahu tak kenapa ke tiba-tiba polis datang sekolah ni kan? So, sebenarnya aku pun masa tu aku tak tahu cerita sebenarnya. Kenapa polis datang. Okay. Masa aku dekat mahkamah baru aku tahu apa kesalahan aku. Sebab masa polis tangkap aku, dia tak bagi tahu aku apa kesalahan aku. So masa dekat mahkamah baru dia cerita aku apa kesalahan aku. Masa tu magistrate pendakwa raya bacakan aku punya kesalahan, section aku apa semua dia bacakan masa tu. And then masa tu baru aku tahu. So bila aku keluar daripada aku dapat lepas jamin, aku keluar daripada lokap, baru aku dapat tahu rupanya masa tu ada orang yang cuba untuk aniaya aku disebabkan oleh mungkin sebab perangai aku, kesilapan aku yang lepas-lepas. Yalah, kita tak semua orang sempurna. Ada orang dia ada kesilapan dia. Mungkin sebab tu orang tak boleh terima aku. Kan? Dia buat laporan mengatakan aku telah merogol seorang perempuan, tetapi masa dekat mahkamah tak ada seorang pun saksi ataupun perempuan tu sendiri yang kena rogol tu datang. Aku 6 ke 7 kali aku di mahkamah naik untuk perbicaraan hanya aku dengan arwah bapak aku. So sebab itulah hakim tak boleh nak nak buktikan yang aku bersalah. Sebab tak ada ujian DNA, semua tak ada. Betul. So macam mana boleh termasuk pula kalau tak ada mengaku salah, so macam mana boleh saksi termasuk? tak ada, apa semua tak ada, macam mana? Okey, masa tu hari last second last aku di mahkamah. Masa tu kalau tak silap aku pada tahun 2010 hujung tahun. Aku tak dapat nak hire lawyer untuk kes aku ni. So aku bela diri, and then selepas perbicaraan ada beberapa pegawai yang follow up aku punya kes. Dia katakan aku yang apa yang terjadi dekat aku ni sebenarnya aku boleh dapatkan aku dapat pembebasan, boleh selesaikan kes ni dengan cara aku mengaku. Even aku tak buat. Dia cakap mengaku, kalau aku mengaku kemungkinan aku boleh buat rayuan. Bila aku buat rayuan, aku boleh dapat jamin ataupun dengan budi bicara magistrate aku boleh lepaslah kes aku ni. So aku bincang dengan arwah bapak aku, yalah kita ni tak pernah naik mahkamah kan, tak pernah ada pengalaman, tak tahu macam mana nak urus semua ni, dan tak ada wakil yang boleh bantu kita masa tu kan. So aku bincang dengan arwah bapak aku. Arwah bapak aku kata dengan aku kalau inilah cara dia, sebab aku dengan arwah bapak aku kita dah pinjam banyak duit dengan orang, dah berhabis beribu-ribu nak naik turun mahkamah, nak bayar duit jamin apa semua kan. So aku bincang dengan arwah bapak aku kata kalau itu je jalan dia yang ada, why not kita cuba kan. So last aku naik mahkamah bulan 2. Kalau tak silap aku masa tu 10 hari bulan 2.
2011. Aku naik dengan selepas apa yang aku bincang, selepas apa yang dinasihatkan oleh pegawai tersebut, aku pun mengakulah depan magistrate. Aku mengaku depan magistrate. Lepas pendakwa raya bacakan aku punya kes, akta, section semua, terus magistrate jatuhkan hukuman aku 3 tahun ke sekolah handicap ni. So masa tu aku cuba juga untuk buat rayuan. Minta kurangkan hukuman ke, ataupun mungkin aku boleh dapat jaminan ke, kan. Tapi magistrate tak terima hukuman aku, rayuan aku tu. Dia teruskan aku ke sekolah handicap ni lah. Aduh, sekarang ni so maknanya cerita sebenarnya kau tak kenal siapa perempuan yang buat Tak kenal. Kau tak tahu langsung siapa? Sampai ke hari ni. Aduh. Aku tak tahu siapa, aku tak tahu kenapa aku. Kan, kenapa dia buat aku macam tu kan? Apa salah aku dekat dia kan? Aku tak tahu. Tapi mungkin itu bahagian aku kan. Aku terimalah. Betul. Okay, so sorry kita tanya kalau aku tanya, apa reaction arwah bapak kau masa tu? Masa tu arwah bapak aku boleh kata antara orang yang paling sedih, antara orang paling sedih, antara orang paling kecewa, sebab dia yang setia dengan aku daripada awal aku naik ke mahkamah sampai ke hari terakhir aku berada di mahkamah. Sampai hari terakhir aku dibawa ke lokap dan dibawa ke sekolah handicap ni, kan. So jap kat dalam rumah tu ada ayah, ibu? Tak ada. Aku datang daripada keluarga yang telah berpecah. Mak aku dengan arwah mak aku dengan arwah bapak aku dah bercerai dah sebelum aku masuk sekolah handicap ni, kan. So aku lebih dengan arwah bapak aku lah. So memang masa tu proses tu semua memang ada arwah ayah kau je lah. Ya, betul. Oh, faham. So reaction dia memang kecewa. Adakah dia percaya kau tak buat ataupun dia percaya kau buat? Dia percaya aku tak buat sebab aku memang 24 jam dengan dia. Aku memang kita orang satu keluarga ni, kita orang jenis yang kalau pergi mana-mana memang kita sekali. Oh, family lah, family sekali, kan. So dia tahu aku punya aktiviti apa, kan. So dia percayalah yang aku tak buat. Sebab tu dia daripada awal sampai ke akhir dia yang ada dengan aku. Okey. So itu je lah sebelum dia. Sebelum kisah dia. Kita nak try pula masa perjalanan ni, perjalanan ni ke dalam. Kita bawa ke dalam lagi ni. Kita try selam pula. Okey, so kita nak tahu lah macam mana pula apabila dah masuk ke dalam, kita nak tahu perjalanan masuk tu. Perjalanan First masuk. day tu. masa dah sampai kat depan lokasi tu, macam mana nak hadap tu. Okey. Rasa tu. Bila dah orang kata masuk dalam penjara, kan. Sebab ada orang dia faham sekolah handicap ni mungkin macam STB. Ada setengah orang mungkin penjara, kan. Dia banyak orang salah tafsir sekolah handicap ni sebenarnya. Dan sekolah handicap ni adalah satu sekolah di bawah Jabatan Penjara Malaysia. Dia sistem penjara tapi dia still ikut silibus sekolah-sekolah biasa. So ada study, ada bengkel kemahiran apa semualah. So pada hari pertama aku menjejakkan kaki ke sekolah handicap ni tu. So guys, video kali ni disponsor oleh Mr. Photobooth Melaka. So hari tu kursi kita duduk tu dapat mana dah? Itulah orang dia. Orang dia kata, "Oi, korang punya video ni semua gempak-gempak." Apa kata abang sponsor korang backdrop. Ui. Dia bagi kita 2 kursi tu untuk kita duduk. So apa Mr. Photobooth ni boleh buat apa je dah? Dia macam-macam, geng. Dia ada pelamin, mini pelamin, dia boleh buat pelamin biasa juga. So kepada korang yang nak kahwin ke ataupun yang nak buat majlis apa-apa, korang nak backdrop yang cantik-cantik, korang boleh roger Mr. Photobooth Melaka. Okey. So jangan tunggu lama, kau pergi cepat, pergi roger dia orang kalau korang nak buat majlis ke apa. So, siapa dah sabar nak dengar cerita dia tadi? Kita sambung. Aku masuk pintu pagar sekolah handicap ni. Sekolah handicap ni pagar depan tu dia ada 2 pintu. Okey, 2 pintu besar. Aku masuk pintu besar yang pertama tu. Masa tu naik kereta atau naik lori tu? Tu naik lori yang polis tu. Truck tu. Black Mafia. Black Maria tu. Aku naik tu. Aku naik tu. Dia hantar aku sampai ke pintu pagar. Aku masuk je pintu pagar, aku dah buat satu kesalahan pertama. Aduh. Kita tak tahu kan. Kesalahan aku mungkin kecil je. Aku lupa bagi salam. Itu salam perkenalan aku yang pertama lah. Aku masuk pintu depan tu, aku lupa nak bagi salam. Bila aku lupa nak bagi salam, pegawai tu datang ambil aku, bawa aku ke satu bilik. Dekat bilik tu dia buat satu spot check kat badan aku. Dia suruh aku bogel. Aku bogel tanpa sehelai benang pun kat badan. And then dia cakap aku, kau Islam?
Aku cakap, ya saya Islam. Kau masuk tak bagi salam. Ini rumah aku, bukan rumah kau. Kau duduk sini sementara je. Walaupun kau duduk sini dalam tempoh 3 tahun, kau duduk sini sementara je. Kau masuk rumah aku, kau kena bagi salam dekat aku. So masa tu aku terus kena lah. Aku kena lempang. Lepas kena lempang, dan spot check pada aku apa semua, dia suruh aku pakai baju. Terus aku dibawa ke RO. Tengah sakit-sakit aku dibawa ke RO. Tapi RO tu apa? RO tu record office. Okay. Pejabat rekod. So daripada tempat pintu utama tu nak pergi ke pejabat rekod tu, aku tak boleh jalan seperti biasa. Aku kena jalan itik. Macam yang dia cerita selalu Aku kena jalan itik. Maknanya tu betul lah tu. Aku kena jalan itik. Jarak dia daripada pintu besar nak ke pejabat rekod tu dalam 100 meter lebih kurang. Aduh, Mak dah tu kejang kaki. mampus. Aku dah sampai ke pejabat rekod tu, aku tak rasa kaki aku. Itu kali pertama. Sebab apa? Sebab masa dekat lock up, aku tidur seluar pendek, tak ada tilam, tak ada selimut, tak ada apa, tak pakai baju, so tidur atas simen. So badan kita dah penat tau. Kita dah terlalu penat. So bila kejap sorry bercelah. Sebelum masuk tu, kau masuk seorang ke atau ada geng satu aku kapal? seorang. Aku masuk seorang. Okey, Aku masuk seorang. Aku daripada lock up mahkamah masuk ke sekolah tinggi seorang. Tapi masa tu badan aku memang dah lesu lah. Memang tak cukup tidur, tak cukup makan, tak cukup segala-galanya. So, bila tu aku lepas jalan itik tu, kaki aku memang dah tak rasa apa. Aku rasa macam nak pitam pun ada. Rasa macam nak muntah kan. Nak tak nak, kena ikut kan. So masa dekat pejabat rekod, dia ambil aku punya cap jari 10. Lepas tu dia rekodkan aku punya badan ada tatu ke, tak ada ke. Dia rekod semua lah. A to Z. Dia buat satu file. And then dekat situ dia bagi aku punya master. Okay, baju master ni baju yang aku kena pakai untuk 3 tahun. So kat sekolah handicap ni baju dia warna hijau. Baju dia warna hijau. Baju master. Baju master, ya betul. Macam kalau penjara dia ada warna-warna dia. So kalau pernah tengok, kalau biasa tengok dekat mungkin kat rancangan TV ke mana-mana kan, dia ada warna putih, warna purple, orange, warna merah, warna biru, warna hitam. So di sekolah handicap ni baju master dia ada satu colour saja. Warna hijau. Dan Itu memang khas untuk pelatih lah. khas untuk pelatih untuk tempoh hukuman dia. So daripada awal dia masuk sampai ke akhir, itulah harta kita. Dan dia bagi kita satu koleh, cawan, berus gigi kondom dengan ubat gigi, lepas tu sabun. Kondom tu je dah. Berus gigi kondom ni dia berus gigi tapi dia pakai jari. Kan biasa kalau berus gigi pakai batang tu kan. Tapi dia pakai jari kita. Kita selip masuk. Berus gigi kondom. Okey. Ya, betul. Masuk kat situ soal. Lepas tu dia bagi kita sepasang slipper. Slipper tu slipper Luxina. Slipper Luxina. Lepas tu dia bagi kita tilam satu. Tilam dengan selimut. Bantal tak ada. Tilam dengan selimut. So inilah harta kita daripada awal masuk sampai ke akhir. Kena jaga lah. Kena jaga. Macam mana pun bila bebas nanti, inilah barang yang kita kena serah balik ke pejabat rekod. Kita tak boleh hilang, tak boleh miss satu pun. Kecuali yang berus gigi dengan yang ubat gigi tu lah. Tilam, koleh, baju master 2 pasang, slipper ni semua kena serah balik ke pejabat rekod. So selepas je daripada pejabat rekod tu, aku dibawa ke klinik. Kat dalam dia panggil MA. Okey. Kat dalam dia panggil HA. Okey, klinik kat dalam sekolah handicap tu lah. Masuk je dalam klinik tu. Aku lupa sekali lagi untuk bagi salam. Aduh, spoil. Aku lupa lagi untuk bagi salam. Aku kena lagi. Sekejap. Adakah time tu kau kena lagi teruk daripada yang pertama? Yang itu lagi teruk daripada yang pertama. Buat aku masa tu. Aku ingat dia kat bawah tu dah teruk tu. Dekat dalam masa dekat klinik tu aku kena lagi teruk rupanya. Masa tu aku kena 3 benda. Masuk pintu pertama, aku kena orang panggil jubu ayam. Jubu ayam. Okey, jubu ayam ni aku kena buat tangan macam ni. Lepas tu dia ketuk jari aku ni guna cota. Aduh. Shit man. Aku kena 10 kali. 10 kali and then aku tengok kat jari aku ni semua dah ada darah beku. Aduh, dia pukul tu dia libah kuat-kuat. Libah kuat-kuat. Aduh. Dia libah kuat-kuat. 10 kali? 10 kali masa tu lah. Sebab aku silap. Aku tak bagi salam. Lepas tu, bila masuk je, lepas dia buat aku buat checking kat badan aku, kesihatan aku, tengok aku ada HIV ke tak, apa semua. Dia bagi aku salam perkenalan yang kedua di HA. Iaitu 3 beradik. HA tu apa? HA tu klinik. Oh, klinik. Klinik kat dalam tu lah. Dia bagi aku salam perkenalan yang kedua dekat klinik tu. Dia panggil 3 beradik.
Dia tanya aku, tahu tak tiga beradik tu apa? Aku kata tak tahu tiga beradik tu apa. Okay, dia suruh aku buat jari macam ni. Dia bagi 3 batang pen. Dia letak dekat tengah-tengah jari aku ni. Lepas tu dia kepit jari aku. Aduh, Isyang. Dia kepit, kasih rapat. Setan. Dia kasih rapat 4 jari ni. Ni sebab punca tak bagi salam tadi dah. Punca tak bagi salam tadi. Aduh. Tak, pen. Tadi dah kena ketuk. Pen tu tak patah. Tapi aku rasa macam tulang aku yang nak patah. Dia memang rapat, betul-betul rapat gila punya. Tak nak aku tak boleh buat apa lah masa tu. Kau menjerit dia time tu? Menjerit lah. Lepas tu habis dia 3 beradik tu, aku dapat salam perkenalan yang ketiga. La ilaha. Dekat situ. Ada lagi. Salam perkenalan yang ketiga aku kat situ. Dia sapu minyak panas. Tapi bukan dekat tangan ke, dekat muka ke, dekat leher ke, badan tak. Dia sapu minyak panas dekat kemaluan. Jauh mat. Berangin. Minyak panas tu maksudnya apa? Minyak angin ke atau Minyak yang kau pernah tengok tak minyak yang dalam apa, kalau kita pergi ke farmasi, kalau kita kena kejang ke kita terselio ke apa, dia ada satu minyak yang panjang macam ni tu, yang paket dia tu macam ubat gigi punya paket. Okey, maksudnya tu macam minyak orang cakap kalau kita main futsal kena pakai minyak. Yes, betul minyak tu. Okey. Minyak tu kan kalau kena air lagi pijau kan. Betul. Aku kena minyak tu, dia suruh aku sapu sendiri. Bila aku sapu, aku rasa panas tau. Tapi bila panas, dia cakap aku pergi basuh. Kalau basuh, mungkin dia kata kalau basuh boleh hilang. Aku pergi basuh, aku pergi bilik air basuh. Masa aku basuh tu, lagi dia punya panas tu lagi naik. Tu salam perkenalan yang ketiga lah aku kena kat klinik tu. Maknanya bila kau dah sapu benda tu, untuk persen untuk steam balik tu berapa lama? Aku rasa aku rasa seminggu kot aku tak rasa masa tu. Kau tak steam langsung? Aku seminggu tak rasa. Hampir kau nak ni nak orang cakap apa? Tapi aku rasa tak rugi kot sebab kat dalam tak ada perempuan. Betul. Semua lelaki. Betul. Okay, so kita next lagi. Masa yang kau dah jumpa HA, dah jumpa ini tu kan, RO apa semua tu kan, dah settle kan. So reaction budak-budak yang kau nak jumpa pula, apa budak-budak yang maksudnya kat bilik-bilik diorang ke ataupun diorang dah kumpul ramai-ramai dah tunggu korang. Oh, macam kita tengok cerita Jubana tu kan. Masuk tiba-tiba ada orang tunggu semua tu kan. Macam tu. So itu macam mana nak kau adapt? Okay, aku selepas je daripada klinik tu, aku dibawa ke blok kediaman. So aku still kena jalan itik juga. Daripada klinik tu nak ke blok kediaman, jarak dia lebih kurang mungkin aku rasa dekat 1 kilometer sebab dia punya pusing tu. Pusing tu. Maknanya setiap tempat kau pergi tu kena jalan itik? Kena jalan itik. Aku kena jalan itik. Daripada situ sampai ke kawasan blok kediaman tu, aku ada lalu blok senior lah bagi aku. Tapi senior yang 4 ke 5 bulan lebih awal lah daripada aku. So diorang pandang aku macam tengok macam harimau tengok pemangsa ayam lalu depan kandang. Aduh. Macam tu. Seram. Kan? So bila sampai je ke pintu blok kediaman tu, dia ada pegawai dia, warden penjara dia yang panggil UKP, dia yang buat spot check. And then habis dari situ aku terus ditempatkan di bilik gelap selama 2 minggu. Bilik asingan, panggil bilik kuarantin. Dia asingkan aku. Orang baru lah. Orang baru, betul. Dia asingkan aku untuk tempoh 2 minggu dekat dalam bilik gelap tu. Tapi dalam bilik gelap tu ada campur juga sebenarnya. Ada juga senior-senior yang kata duduk kat dalam tu yang buat kesalahan dalam penjara. Maksudnya dia ada buat tattoo, dia ada kes liwat, dia ada kes bully apa semua kan. Dia buat kesalahan kat situ, dia pun kena duduk kat bilik gelap tu lah. Oh, okay, So dekat situ je aku dah jumpa lah dengan beberapa orang senior kat situ. Tapi still aku tak boleh nak pergi ke bilik diorang pun tak boleh pergi ke bilik aku. Diorang tak boleh keluar daripada bilik. Sorang-sorang lah? Sorang-sorang, satu bilik sorang. Oh, okay. Dan Besar dia macam mana? bilik tu, ruang dia, aku rasa kemah ni lagi besar kot. Wih, kecil. Kau tidur Situ ada tempat. Maknanya kau tidur duduk lah macam ni? Tidur lipat lah. Tidur lipat badan lah. Situ ada Kemah ni lagi besar. ada tandas ke apa ke? Tak ada? Dalam tu dia ada tandas, tapi tak ada air. Alamak. So pagi dia akan bagi kita satu gayung air lah. Air tu yang kita kena guna untuk satu hari. Air tu lah untuk kita mandi. Air tu untuk kita kita berak, minum air tu. Kita nak minum pun air tu. Kuantiti air tu berapa banyak? Baldi ke macam mana? Tak, air tu satu gayung je. Gayung mandi kat rumah tu, satu gayung tu je. Ya, gayung banyak gayung. Gayung besar ke gayung kecil? Gayung yang besar tu, gayung biasa kita mandi kat rumah. Standard. Standard gayung tu.
Tu, kau sibuk pun 3 kali jirus kan? Ya. so gayung tu lah aku guna. Setiap hari aku top up gayung tu untuk mandi, berak, untuk aku minum kalau aku haus. Kan, sebab aku nak tunggu ration makanan lambat. Pagi nak sarapan pagi aku dapat kadang roti sekeping, kadang dia bagi aku bubur kanji. Bubur kanji 1 cawan. Kadang dia bagi aku bubur kacang hijau. Tapi semua ni tak ada rasa apa pun. Kecuali roti tadi sebab ada pelantar ataupun ada kaya. Tapi benda dah sampai dekat aku daripada tangan penghuni-penghuni lain, pelantin-pelantin lain. So ada sampai dekat aku tu, pelantar tu dah ada kesannya. Alamak Dekat roti tu ada kesannya. Kadang aku dapat kepala roti. sudah. So bila kepala roti ni keras je. Dan kadang roti tu dah walaupun aku ada time aku dapat isi tu dah memang dah terdedah dengan angin, dah masuk angin apa semua kan, dia dah jadi keras tau. So bila sampai dekat aku tu dengan tinggal kesan pelantar, lepas tu ada time kaya tu kesan kaya kan, lepas tu roti dah keras. Tak nak aku kena makan untuk aku nak survive. Betul. So dah selama 2 minggu tu memang tu je lah makanan dia? Itulah makanan aku. Dia makanan dia 3 kali sehari ataupun sekali sehari? Makanan 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari pun lapar siap. 3 kali sehari. Itu pun sampai ujung-ujung ke dia cakap? Tengah hari dia hantar aku makan nasi. Nasi dia 3 kali suap habis. Aduh, 3 kali suap Itu habis. aku cakap. 3 kali suap habis. Lauk dia ada time ada hari dapat ayam goreng. Oh. Ada hari dapat daging. Ada hari dia bagi telur sebiji, ada hari tempe, ada hari dia bagi ikan goreng. Gitu. Maknanya ada protein juga. Ada protein. Dia nak survive lah. Ya, betul. So protein tu boleh bantu kita survive Betul. dalam tu. So lepas dia Habis tempoh dalam bilik asingan tu. So lepas je daripada bilik asingan tu, aku ditempatkan di satu blok, dipanggil blok penerimaan.